sebelum shuttle tu sampai jatuh, kita pulas tangan kita untuk impact di hadapan kita. Okey. Ada lagi satu teknik adalah kekuatan tangan kita, kekuatan jari jemari kita. Kita gunakan jari jemari kita untuk memberi impact kepada kekuatan smash kita. Kekuatan smash kita. Sewaktu kita berputar tangan tu, tangan kita pegang tidak ketat. Kita pegang tidak terlalu kuat. Maksudnya kita melembutkan tangan kita. Tetapi sebelum impact, sebelum kita buat putaran, kita buat kejutan. Maksudnya kita buat macam tu. Kita buat orang bilang kita buat kejutan daripada tangan yang memegang secara lembut ataupun tangan yang memegang secara mudah. Kita sewaktu sebelum impact, sebelum kita putar tu, disitulah baru kita kuatkan. So dia akan membina satu dinamik untuk dia kencang. Dia macam kalau kita pukul macam ni tak kuat. Tapi kalau kita berkejut, kita ada satu elemen kejutan, dia akan menyebabkan smash itu lebih kencang. So pegangan kita tadi tu kita tambah lagi. Waktu masih ni kita masih laju, tapi tangan kita memegang tidak terlalu ketat. Tetapi apabila sebelum mencapai impact tu, kita buat kejutan. Kita buat kejutan macam tu. Maksudnya daripada lembut kepada keras. Lepas kejutan tu, apabila dia satu kejutan, jangan kita tahan, kita kena follow through dia. Kita follow through dia habis. Maksudnya tenaga tu kita putar macam tu, kita kena kasih habis dia, turun habis. Jangan ada elemen menahan. Sebab bila ada elemen menahan, dia akan mengurangkan dia akan mengurangkan pindahan tenaga tu. Jadi kita hendak pindahkan tenaga tu sehabis mungkin. Selepas kita pukul, kita pronate dia, kita pulas tangan kita, pulas habis biar dia sampai jatuh ke bawah. Ini adalah teknik smash. Jadi seperti yang kita buat video ni kali ini, kita buat video cara smash ni, cara pronasi ni, dan cara kita memegang raket dan juga melembutkan tangan dan membuat kejutan dan kita memegang secara ketat. Perubahan itu kita buat kali ini di rumah saja sebab kita sekarang zon sandakan sekarang adalah zon merah. Jadi kita sekarang PKPB. Jadi kompleks-kompleks sukan, dewan-dewan sukan, dewan-dewan yang boleh bermain badminton sekarang ditutup. Jadi kita ambil peluang ini. Jadi kita buat hanya demo ini di rumah saja. Jadi kita akan berlatih untuk buat pronasi ini. Sebab pronasi ini dia lebih angle dia atau sudut dia atau putaran dia itu lebih. Kalau kita tengok ni, dia punya, kalau kita buat macam ni, di sini sudah ambil, kalau dari segi saintifik kalau kita tengok dia sudah ambil 15%. Lepas tu di sini ke sini 180 darjah, ke sini 15%. 30 campur 180, 30 campur 180, 210 darjah putaran. Maksudnya kita memutar, kita putar. Kekuatan itu 210 darjah. Kekuatan ulasan, kekuatan putaran, kekuatan pronasi. Berbanding dengan kekuatan wrist. Maksudnya dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Kalau kita tengok gini, okey, sampai sini 90 darjah, sampai sini tambah lagi dalam 45 darjah ataupun 50 darjah. 90 campur 50, 140 darjah. Dan hanya kekuatan di sekitar sini sahaja.
sekitar sini saja. Tetapi kalau kita buat pronasi, angle yang lebih besar, putaran yang lebih besar. So, yang ini, apabila kita dapat berlatih, pertamanya, kita akan dapat gunakan untuk memperbaiki kualiti dan juga untuk digunakan untuk meningkatkan kualiti dan kekencangan, kepaduan, kemantapan smash kita. Dan kita juga boleh gunakan apabila kita yang ini dipanggil pronasi. Kalau dia keluar dipanggil supination ataupun pulas keluar. Dia ini pulas masuk, yang ini pulas keluar. So kita berlatih lagi pulas keluar nih, kita latih macam ni. Sebab bila kita berlatih ni, satu lagi, selain daripada kita dapat meningkatkan quality smash kita belajar untuk membuat clearance backhand clearance, supaya kita punya backhand bertambah kuat. Sebab kebiasaannya kalau kita buat backhand macam ni, lepas tu kita buat macam ni, tanpa kita melakukan pronasi, maksudnya kita punya terhad macam ni. Itulah apabila kita bermain, kebanyakan pemain, kadang-kadang termasuk saya sendiri, kadang-kadang kita tidak sempat melakukan pronasi apabila kita buat backhand, backhand kita tu membahayakan rakan sepasukan kita dalam bergu, kerana apabila kita backhand macam ni, kekuatan dia ialah sama ada di hadapan jaring ataupun tanggung di tengah gelanggang, yang boleh menyebabkan musuh membuat rejaman yang kencang. Dan ini akan membahayakan kepada pasukan atau regu kita apabila kita bermain regu lelaki ataupun bermain regu, perlawanan regu, permainan double lelaki. Maksudnya sebab kita hanya bila kita backhand macam ni. Maksudnya kekuatan kita tu hanya kekuatan wrist saja dan dia terhad sampai ke sini saja. Jadi ini yang menyebabkan kita punya backhand itu tidak kuat sampai ke net ataupun tanggung. Paling jauh pun dia tanggung di tengah gelanggang. Bola tu tanggung yang boleh menyebabkan smash yang sangat kencang dilakukan oleh musuh. Tapi kalau kita dapat mengubah, maksudnya kita belajar pronasi dan supination, maksudnya pulasan ke dalam dan pulasan keluar, kita berlatih macam ni, kita akan dapat macam ni, kita angkat bahu kita dan kita buat pronasi ke shuttle yang di sebelah sini, di sebelah sini. Dia kalau backhand clear, dia tidak boleh di sini, kita kena di tengah atau ke dalam sikit, kita buat pronasi macam tu. So kalau yang ini kita boleh buat, kita cari timing kita dan langkah kita kena langkah dulu, stabil dulu langkah kita, baru kita angkat badan kita sedikit, angkat bahu, angkat siku, dan kita buat macam tu. Pada peringkat awal kita akan dapat membuat backhand lebih daripada separuh gelanggang, dan apabila kita selalu berlatih daripada separuh gelanggang, dia akan meningkat ke 3/4 gelanggang, dan akhirnya kita boleh buat full clearance backhand sampai ke baseline, dari baseline ke baseline. Sebab kebanyakan kita bermain dari dulu sampai sekarang, kita menggunakan teknik ataupun kaedah yang salah, ataupun kita hanya bermain melalui kebiasaan kita. Tetapi apabila kita mengetahui teknik yang betul, kita boleh ubah. Kita boleh mula menggunakan teknik pronasi. Teknik pronasi ini lebih kuat. Ini adalah rahsia ataupun teknik yang jarang diberitahu oleh orang lain. Tetapi kalau kita tengok daripada video-video pemain-pemain profesional, cara mereka smash dan cara mereka backhand, dan juga panduan-panduan daripada jurulatih-jurulatih terkemuka yang membuat channel-channel YouTube, kita dapat melihat mereka memperkatakan kaedah
pronasi ini sebenarnya sangat meningkatkan kualiti smash dan kualiti backhand kita. Termasuk juga kualiti clearance kita. Contoh, kadang-kadang bila bola sampai ke hadapan, kita mau mengangkat. Bila kita angkat macam ni sebenarnya, dia akan jadi separuh gelanggang. Tetapi kalau kita ubah, kita angkat begini, kita buat putaran begini. Kita angkat, kita putar begini. Dia akan jadi ke baseline semula yang lebih jauh, lebih daripada jangkauan musuh. So, yang ini adalah teknik pronasi. Teknik pronasi, maksudnya kita clear, kita buat pronasi macam tu. Dia akan lebih, bola akan pergi, shuttle akan tinggi lebih jauh lagi. Tetapi dalam permainan badminton, tidak semestinya kita menggunakan semua permainan itu kita kena menggunakan pronasi. Kita kena berubah juga sebab kadang-kadang apabila bola sampai di hadapan net, kadang-kadang kita boleh macam ni, kita boleh cucuk. Kadang-kadang kita boleh pindah. Kadang-kadang kita boleh buat track shot. Apa yang penting adalah kelembutan tangan. Tetapi apabila kita ingin memerlukan tenaga yang besar, kita gunakan teknik pronasi untuk bola itu dihantar lebih jauh. Dan juga ini juga akan mengelirukan musuh kita, mengelirukan lawan kita. Karena apabila kita belajar teknik pronasi, kita akan mengubah cara kita bermain. Okey? Contoh kalau di hadapan, kita buat macam ni, kita boleh potong dia, ataupun kita boleh potong, ataupun kita boleh, kita boleh putar macam ni. Untuk kita bermain di net. Tetapi, kalau pronasi kita sudah biasa, bila kita buat benda yang sama, sepertinya kita bermain net. So, musuh akan lari ke hadapan. Okay? Musuh akan lari ke hadapan. Tetapi apabila kita ubah, kita buat macam ni, kita ubah dia macam tu. Kita buat pronasi, musuh kita akan terperangkap. Sebab apabila kita buat pronasi, dia mengagak bola di hadapan, tetapi tiba-tiba bola naik tinggi di atas kepala dan pemain musuh itu tertinggal. Ini adalah teknik. So, ini adalah teknik pronasi. Selama ini kita hanya memikirkan bahawa pemain yang mampu membuat pemain lain tertinggal ataupun tertipu hanya kekuatan wrist semata-mata. Tidak. Selain daripada kekuatan wrist itu, dia hanya dibantu dengan pronasi. Sebagai contoh, apabila smash datang secara kencang menuju ke, contohnya ke sebelah kanan kita. So, biasanya bila kita buat macam ni, kita tahan, kita tahan, angkat macam ni, dia akan naik semula di depan net ataupun di tengah gelanggang. Maka musuh akan dapat smash semula kerana angkatan kita itu lemah. Tetapi sekiranya kita mempunyai wrist yang kuat dan menggunakan teknik pronasi, apabila smash itu datang, so kita angkat, kita buat pronasi. Kita buat pronasi macam tu. Kita dari bawah ke atas, kita buat pronasi. Kita angkat macam tu. So, dia akan musuh yang ingin mengagak ke depan net tu untuk membuat double smash ataupun double kill, dia akan ketinggalan kerana shuttle telah naik di atas kepala dia. Dan ini akan memberi advantage kepada kita. Sama ada kita terus menerus dapat mata ataupun formasi musuh bertaburan menyebabkan advantage untuk kita mendapatkan mata. Untuk kita apabila mereka tertinggal, mereka akan membalas shuttle yang lemah dan di situ kita boleh buat net kill ataupun kita boleh buat smash. Okay? So yang inilah pentingnya kita belajar pelbagai teknik di dalam badminton, iaitu teknik pronasi, sebab dia akan membantu banyak di dalam permainan badminton kita. Pertamanya smash, keduanya backhand, ketiganya cara permainan kita. Kita boleh mengubah permainan net ataupun mengubah daripada permainan net itu, musuh menyangka net tapi kita dapat mengangkat dengan lebih tinggi kerana kekuatan wrist kita ni telah dibantu oleh pronasi. Okey? Ini adalah teknik. Kita bincang lama sikit sebab sudah dalam seminggu ni sudah tak dapat main badminton. Sudah tidak dapat main badminton di Dewan. So kita hanya pegang-pegang raket di rumah sahaja. So jumpa lagi di masa yang akan datang. Terima kasih.